Assalamualaikum. Hari ini saya nak share salah satu juga daripada kisah sahabat yang bernama Umar bin Sa'ad, iaitu Umar bin Sa'ad ketika kecil. Okey. So, siapakah Umar bin Sa'ad? Okey, Umar bin Sa'ad ni adalah salah seorang daripada sahabat yang mana beliau adalah anak yatim. Okey, yang mana ketika Umar ni masih kecil, beliau telah kehilangan ayahnya. Tetapi selepas daripada itu, ibunya telah berkahwin dengan seorang lelaki daripada kaum Aus yang bernama Al-Julas bin Suwa'id, yang mana Al-Julas ni adalah salah seorang daripada lelaki yang kaya. Maksudnya ada duit lah. Okey, so diceritakan Al-Julas ni sangat menyayangi Umar bin Sa'ad ni. Sebab apa? Sebab ialah anak dia kan, walaupun anak tiri, tapi Al-Julas ni sangat sayang kepada Umar, menyebabkan Umar ni terlupa bahawa beliau adalah anak yatim. Nak kata betapa bagusnya Al-Julas ni menjaga Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad ni telah masuk Islam pada umurnya 10 tahun. Okey, so memang Umar ni sangat bagus, yang mana pada waktu solat beliau akan datang ke masjid untuk solat di belakang Rasulullah SAW bersama juga dengan Al-Julas ni. Okey, so diceritakan memang tak ada apa-apa pula yang mengganggu ketenangan anak kecil ini, iaitu Umar bin Sa'ad. Sehinggalah pada satu hari, iaitu pada 9 Hijrah, Rasulullah telah memanggil orang-orang Islam untuk bersama-sama memerangi orang-orang Rom. Okey, dan pada waktu tu Rasulullah telah memanggil umat Islam untuk sama-sama kita kumpulkan apa yang kita ada untuk kita memerangi mereka. Macam mana? Okey, so Rasulullah telah memanggil sesiapa yang ada harta, sesiapa yang ada apa-apa sahaja untuk diinfakkan, maka diinfakkan ni maksudnya diberilah untuk jalan Allah. Okey, so ramailah para sahabat yang telah mengeluarkan harta mereka. Umar ni sangat kagumlah tengok salah seorang daripada sahabat yang telah mengeluarkan banyak harta ni adalah, okey, diceritakan Abdul Rahman bin Auf telah mengeluarkan 200 uqiyah emas. Banyaklah. Okey, kemudian Osman bin Affan telah memberi 1000 dinar emas. Banyaklah juga. Okey, yang mana orang-orang hartawan daripada golongan Islam ni telah mengeluarkan banyak wang ataupun harta yang mereka ada untuk jalan Allah, untuk membantu Rasulullah memerangi kaum Rom ni lah, bangsa Rom ni. Okey, tetapi apakah yang menjadi satu ujian buat Umar bin Sa'ad adalah beliau tertanya-tanya. Sebab apa? Balik rumah beliau tengok kan sahabat banyak keluarkan harta. So balik rumah dia ceritakan kepada ayahnya, iaitu Al-Julas ni, dan kata banyaklah sahabat yang telah mengeluarkan harta mereka, maksudnya sahabat-sahabat yang kaya lah. Dan beliau sebenarnya berhajat supaya Al-Julas pun berasa berkobar-kobar untuk bagi harta untuk infakkan kepada jalan Allah. Tapi Al-Julas ni cakap apa? Jika benar kenabian Nabi, maka, dan kita pun mempercayainya, maksudnya jika benar adalah kenabian Nabi dan kita pun mempercayainya, kita adalah lebih buruk daripada seekor keldai. Al-Julas kata macam tu. Maka terkejutlah Umar bin Sa'ad. Sebab apa? Sebab Al-Julas ni tak percaya lagi ke tentang kenabian Rasulullah SAW? Macam tu. Jadi Umar ni kata apa? Wahai Al-Julas, dalam kehidupan aku ni tidak ada yang lebih aku cintai selepas Rasulullah SAW melainkan engkau. Tetapi perkataan yang baru sahaja engkau sebutkan ini telah membuatkan sesuatu yang di luar jangkaan aku, dan ianya telah membangkitkan satu fitnah kepada Islam itu sendiri. Jadi Umar ni kata apa? Aku akan memberitahukan kepada Rasulullah apa yang telah engkau ucapkan ini. Jadi pergilah Al-Umar ni kepada Rasulullah dan memberitahu perkara tersebut, sehingga kan Rasulullah pun memanggil Al-Julas untuk datang kepadanya dan membenarkan apakah benar apa yang diceritakan oleh Umar bin Sa'ad ni. Okey, tetapi inilah datangnya ujian kepada Umar bin Sa'ad ni. Apa yang berlaku? Al-Julas ni kata apa? Mana ada aku sebut perkara ni?
tidak pernah, dan dia berjanji bahawa tak pernah disebut perkataan tu. Dan tengoklah semua orang dekat situ, tengoklah kepada Umar bin Sa'ad ni, Umar ni tipu ke? Macam tu. Tetapi sebenarnya Umar ni berkata benar, seperti yang Al-Julais ni telah katakan di depan beliau. So apa yang berlaku? Umar ni kata, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, benarkanlah apa yang aku ceritakan ini. Sehingga turunlah satu ayat daripada Al-Quran, iaitu surah At-Taubah ayat 74. Okay? So surah At-Taubah ayat 74 ni telah menerangkan bahawa kata-kata yang telah disumpah oleh Al-Julais ni adalah kata-kata yang salah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Sa'ad. Sangat amazing. Sebab apa? Maksudnya Umar masih kecil tau. So Allah telah membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Umar ni di depan Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab nak membenarkan bahawa Umar bin Sa'ad ni berkata benar, dan Al-Julais ni telah berkata bohong. Sebab apa tahu? Al-Julais ni berkali-kali dia berjanji dan mengangkat sumpah. Sebab itu pada waktu itu juga Rasulullah telah terdiam, dan pada waktu itu tahulah para sahabat bahawa Rasulullah SAW telah menerima wahyu, dan surah At-Taubah ayat 74 ni adalah salah satu daripada ayat yang diturunkan akibat daripada peristiwa Umar bin Sa'ad berkata benar. Dan selepas daripada itu Al-Julais bin Su'aid sangat menyayangi Umar ni. Sebab apa? Umar telah membalikkan ataupun membawanya kembali kepada jalan yang benar, dan beliau sangat-sangat terasa hormatlah dengan apa yang telah Umar ni lakukan. Walaupun pada waktu itu ia adalah sesuatu yang mengaibkan buat Al-Julais, tetapi ia adalah sesuatu juga yang membawa Al-Julais kembali ke pangkal jalan. So subhanallah, sangat amazing kan. Okay, insyaAllah kita akan sambung pada cerita yang akan datang berkenaan Umar bin Sa'ad pada ketikanya setelah dewasa. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum.